Okay. So, kita bincang soalan yang buku versatile 39C, 39C dapat jawab. Jawapan tak sama cikgu dengan belakang. Okay. 39C Ha. sembilan, muka surat 39. Nampak yang cikgu tengah share ni? Nampak cikgu? Okay, buku versatile A. Okay, yang C nombor 3C. Okay, dia bagi sin sudut TSU sama dengan 24/25. Okay, ini gambar ajar dia. T, U dengan S, sini K. Okay, sini 50 cm. Okay, so label dulu sini hypotenuse. Okay, sudut dekat S, theta dia. So sini dipanggil adjacent. TU opposite. Okay, sampai sini faham tak? Faham. Okay. Okay, next. Sin tu so. So sini opposite, sini hypo. Okay, opposite hypo. So opposite 24. So cikgu tulis sini 24. Hypo 25. Dan hypo 25. Okay, so kalau awak tengok dekat segitiga ni, yang mana ada dua nombor, 50 dengan 25 kan? Betul tak? 50 dengan 25. Yang panjang yang lain semua ada satu nombor saja. So kita ambil yang dua nombor ni, 25 kali berapa dapat 50? Atau 50 bahagi 25. Okay, berapa? 25 kali berapa dapat 50? Atau 50 bahagi 25. Awak dapat berapa? 2. So sini darab 2. So 24 pun kena darab 2. Okay, boleh? Untuk cari nilai O lah. So opposite 24 kali 2. Awak akan dapat 48. Okay. So kita dapat 48 sini. So bila segitiga, kita nak tahu panjang K kan? Dua panjang yang lagi satu tu kita dah dapat, boleh cari nilai K tu. Guna Pythagoras theorem. Okay, so nilai K. Kalau kita nak cari nilai K ni bukan hypotenuse, jadi kena tolak. Ingat balik teorem Pythagoras. 50 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 punca kuasa. Okay, sampai sini faham tak teorem Pythagoras? Faham. Okay, so tekan kalkulator, punca kurungan 50 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 tutup kurungan. Awak akan dapat 43 point. Kenapa 24 pula? Ni 48. Okay, 50 kuasa 2 tolak 48 kuasa 2. Kita ambil nilai yang 48 ni Sekejap, punca 50 kuasa tutup 50.
punca kurungan 50 kuasa 2 tolak dengan 48 kuasa 2. Okay, dapat 14. Okay, boleh? Boleh. Siapa tak faham boleh angkat tangan Kalau tak ada apa, cikgu nak teruskan untuk yang 40C pula. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Okey, cikgu teruskan dengan yang 40C pula. Surat 40 buku beserta nombor 4C pula sama juga macam tadi. Dia bagi cos KML sama dengan 0.8 M K sini X, sini 20M. Okay, so macam biasa macam tadi juga. Label, sini hypotenuse. Okay, M tu data dia. Sini adjacent. Sini opposite. Okay, 0.8 ni maksudnya 8 per 10. Ni cos, so K. So adjacent per hypo. 8 tu adjacent, letak dekat adjacent. Okay, kemudian 10 tu hypo, letak kat hypo. Okay, so yang mana ada dua nombor, panjang garisan mana panjang ni ada dua nombor, 10 dengan 20 ni. So 10 kali berapa dapat 20? Kali 2. Jadi semua ni darab 2. Jadi adjacent atau panjang LM ni 8 kali 2 dapat 16. So nak cari X kan? Betul? Nak cari X ni garisan hypotenuse tak? Guna Pythagoras theorem. X ni hypotenuse tak? Tak. Okey, tak. Jadi Tolak. so 20 kuasa 2 ni awak tolak dengan sini 16. 16 kuasa 2. So tekan kalkulator. Punca kurungan 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 tutup kurungan. Awak dapat 12. Boleh? Okey, lagi satu. Yang muka surat 41. Buku Wesetan B. Buku Wesetan A. Dan nombor 5 5C. Dia bagi tangent sudut PRQ 12/5. So awak lukis segitiga dulu.
P, Q dengan R, ni Z, sini 15. Okay, label dulu mana hypo semua. Ini hypo. Bertentangan dengan sudut sempurna darjah. Sudut dekat R, theta. So sini adjacent. Di sini automatic lah opposite. Okay, ni tangent. So to R, opposite adjacent. So 12 opposite. Tak. Dekat opposite. 5 dekat adjacent. 5 dekat adjacent. Okay, so yang mana ada dua nombor? 5 dengan 15 kan? So 5 kali berapa dapat 15? Kali 3. So 12 pun kali 3. So opposite atau panjang PQ. Okay. 12 kali 3. 36. Okay, so sini 36. So nak cari Z kan? Z tu garis hypotenuse. So tambah. Yang lain tu kita kuasa 2 je. 15 kuasa 2 tambah dengan 36 kuasa 2. Yang confuse lah nak ambil 15 ke 5. Okay, 15 kuasa 2 tambah 36 kuasa 2. Punca kuasa, jangan lupa kurungan. Okay, boleh? Punca kurungan 15 kuasa 2 tambah 36 kuasa 2. So awak akan dapat 39. Okay, ada soalan tak sebelum cikgu teruskan dengan sudut yang lain? Tak ada. Okay. So kena ingat teorem nisbah trigonometri ni dia akan berkait dengan lagi satu bab Pythagoras theorem yang awak belajar waktu form 1 form 2 tak silap. Okay? Okay, kalau buku teks hari ni kita akan belajar nisbah trigonometri, mencari sudut 30, 60, 45 tanpa menggunakan kalkulator. Okay, ni muka surat 119. Muka surat 119 buku teks. Okay. Ini awak kena tulislah. Ini kena hafal. Bagaimana nak menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen sudut 30, 45 dengan 60 tanpa menggunakan kalkulator. Okay. Kita buat dulu 30 dengan 60 Kalau awak tengok dekat sini, ini segitiga kaki sama, segitiga sama sisi. Okay, segitiga sama sisi. Sisi dia 2. Lepas tu bawah ni pun 2. Okay, tapi cikgu nak belah segitiga ni. Sebelah sini jadi berapa? 1, 1. Okay. Lepas tu kalau segitiga sama sisi, okay, kalau segitiga sama sisi, semua ni 60. Okay, so sini pun 60 lah.
Okay, sini 30. Sini 30. Okay, boleh? Cikgu boleh ulang balik lah sebab saya tak dengar sangat. Segitiga kaki sama. Segitiga sama sisi. Okay. Segitiga sama sisi. Semua panjang dia 2. Okay, nak kena lukis balik ke? Segitiga sama sisi. Panjang dia semua 2. Okey, kemudian cikgu bahagikan segitiga ni kepada 2 bahagian. Dan sini sudut sampul darjah lah. So sini akan jadi berapa? 2 bahagi panjang yang sama besar, satu-satu lah. Okey. Okey, segitiga sama sisi, semua sudut dia 60 darjah. Sebab 60 kali 3 kan 180. Tapi sini 30 sebab cikgu dah bahagi sudut tu kepada 2 bahagian yang sama besar. Okey, boleh? Boleh. Okey. So sekarang sini 2, sini 1 kan? Okey, macam mana nak cari panjang AB ni? Sekali lagi menggunakan teorem Pythagoras. So nak cari panjang AB ni, garisan AB ni bukan hipotenus kan? So 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Punca. Okey, 2 kuasa 2 4 tolak 1 kuasa 2 1 kan? So 4 tolak 1 kan 3 kan? So sini awak akan dapat punca 3. Faham? So sini sebenarnya punca 3. Okay, so dekat sini kita nak pergi sudut 60 dulu Kalau sudut 60, pandang mata awak dekat sini. Hipotenus sini. Opposite. Sini. Adjacent Okay, so kalau sin 60. So kan? So opposite mana? Opposite berapa? Berapa opposite awak? Yang ada huruf O kat sini. Nampak tak ni? 3 kan cikgu? Punca 3. Punca 3. Hypo? Hypo berapa? 2. Ya, so punca 3, 2. Okey, kemudian cos 60. Cos kah? Adjacent mana adjacent? Berapa nilai adjacent? 1. 1. Yes. 1 per hypo? 2. 2. Okay, so sin cos tangent pula. Tangent 60 to A. Opposite mana? Opposite. Yang ada huruf O. Punca kuasa 3. Punca kuasa 2, 3. Adjacent? 1. 1. Ya, 1. Ini awak kena hafal ni. Boleh? Okay, sekarang. Okay.
Sekarang cikgu nak pergi buat sudut 30 pula. Okay. Sin 30. So kalau sin 30, mata awak pandang sini pula. Yang warna, dia lebih kurang warna sama. Warna ungu pula Okay, boleh. Okay, sin 30. Awak, jadi dia punya adjacent dah jadi punca 3 Opposite dah jadi 1. Awak pandang arrow yang warna ungu Jangan pandang yang warna biru lagi tau. Okay, hypo kekal sama lah. Sama juga hypo. Okay, kalau sin 30, so kan. Opposite mana opposite? Warna ungu. So kan Satu opposite. je. Yes, 1. Hypo? 2. Kemudian sin pula. Cos 30. Cos 30 kah? Adjacent hypo mana? Adjacent dulu, adjacent. Punca kuasa 3. Yes. Pandang warna ungu Hypo? 2. Okay, tangent 30 pula. To A. So O, opposite. 1. Pandang warna ungu. 1, bagus. Adjacent? Punca kuasa 3. Ya. Faham? Okay, setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Yang lain? Tak ada. So benda ni yang awak tulis sin 60, cos 60, tangent 60 ni, kalau awak tengok dalam buku teks, nampak tak yang jadual pink ni? Semua yang kita dah cari tadi, 30 dengan 60. Awak tengok sin theta 30, 1/2. Kita tengok. Betul tak yang kita cari tadi? Sin theta 30, 1/2. Nampak tak yang kat sini ni? Nampak. Sini. Okay. Cuba awak tengok balik dalam buku teks. Cos theta punca, cos theta 30, punca 3, 2. Cos theta 30, punca 3, 2. Cos theta 30, ni. Ni. Sama kan? Yang penting awak kena hafal macam mana nak bina segitiga tu. Awak takkan dapat hafal semua benda yang sin 60 punca 3, 2 kah cos 60, cos 60 1/2. Awak takkan dapat hafal. Awak boleh hafal bentuk segitiga yang cikgu cakap mula-mula tadi. Panjang sisi semua 2, 2, 2. Lepas tu cikgu belah jadi 1, 1. Semua sudut jadi 60. Lepas tu atas tu 30, 30. Okay. Okay, sekarang kita selesai 30, 60. Kita pergi kepada 45 pula. Okay, cikgu pergi 45. Okay, 45. Tadi segitiga sama sisi. Sekarang sama kaki. Sama kaki. Yang panjang sisi dia 1, 1. Ya ke? Sekejap. Confuse kejap. Terbalik. Gambar aja cikgu terbalik. Sekejap. Boleh je macam ni. Okay, macam ni. Ni sama kaki. Kaki dia sama. Okay, 1, 1. Okay.
So kalau dia punya sudut dekat tepi ni, kalau segitiga kan, kalau awak tak ingat berapa sudut dekat sini, kalau segitiga panjang sini dah 90 darjah. Yang ni sama kaki. So samalah. So 180 awak tolak dengan 90 bahagi 2. Okay, berapa? 180 tolak 90 bahagi 2. Awak akan dapat sini 45 darjah. Kita nak 45 darjah ni. Okay. Okay, settle. So sekarang sini tetap hypo. Okay, opposite dengan adjacent tak kisah mana-mana awak nak ambil sudut 45 tu. Sebab sama je, tepi dia satu, hypo dia sama. Kalau cikgu ambil kat sini, sini opposite kan. Sini adjacent. Okay, sekarang kita cari dulu nilai hypotenuse ni berapa So nak cari nilai hypotenuse 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 punca kuasa. So 1 kuasa 2 1 campur 1 kuasa 2 1. 1 campur 1 2. So punca 2. So dekat sini punca 2. Okay. So kita buatlah sin 45. So kan. Ni nak cari hypotenuse. So opposite hypo. Mana opposite? Berapa nilai opposite? 1. Okay, 1 per hypo. Punca kuasa 2. Ya. Okay, cos 45. Kah. Adjacent berapa? 1. Hypo? Punca kuasa 2. Punca kuasa Ya. 2. Okay, tangent? Tangent 45 pula. Tu opposite? Berapa nilai opposite? 1. 1. Adjacent? 1. 1 ni sebab 1, 1. Okay, boleh? Boleh. Okay, so soalan dia, okay, bila awak dah hafal benda tu, soalan dia. Okay, hitung nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okay, sin 45. So awak tengok kat mana sin 45 tadi? 1 per punca 2, betul tak? Betul. 1 per punca 2. Itu dia je. 1 per punca 2. Okay, tambah cos 45. Berapa cos 45 tadi? 1 punca 2. Sama juga Ha. So sama. Okay, 1 punca 2 tambah 1 punca 2. Berapa? 2 punca 2. Atas je kan kita tambah. Okay, ni je lah jawapan dia. Boleh? Boleh. Okay, B pula. Cikgu, Ah, yang dalam buku dia tulis punca kuasa 2 je. Boleh Sin juga ke? Dalam buku teks. Dia Ya. tulis jawapan akhir dia punca kuasa 2. Betul tak sin 45, cos 45 ni? Sekejap.
Okey, dia terangkan macam dapat punca 2 ni. Sekejap, 2 bahagi punca 2 darab punca. Oh, dia nak matikan punca 2 tu. Okey, kejap. Awak tengok Sebenarnya kat sini kan kita dapat kan 2 per punca 2. Okey, dia nak matikan punca 2 dekat bawah ni. Dia darab punca 2. Faham tak? 2 punca 2 ni dia nak matikan, dia darab dengan punca 2. Dia nak mati bawah tu punca 2 tu. Dia tak nak pecahan bawah tu punca lah. So bila dia nak darab punca 2, sini potong kan. Okey tak, dia potong 2 tu. Okey, sekejap Bukan. Yang ni macam ni dia buat. Ni punca 2. Ni punca 2. Okey, ini 2 darab punca 2. Dia jadi 2 punca 2. Okey, kalau punca 2 darab punca 2, cuba awak tekan kalkulator. Tekan kalkulator sekarang, punca 2 darab punca 2. Awak akan dapat 2. Tekan punca 2 darab dengan punca 2. Awak akan dapat 2. Nampak tak? Dapat. Tu yang dia dapat 2 tu kat bawah tu. Okay, lepas tu potong. Kan? Tu yang dapat jawapan akhir punca 2. Okay, terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih juga maklum pada cikgu. So dia tak nak pecahan lah bawah dia. Tadi. Okay, so ni boleh jawapan akhir. Yang ini dah dapat ni. Kemudian 2 punca 2 darab dengan punca 2. Kemudian 2 darab punca 2 dapat 2 punca 2. Punca 2 darab punca 2 awak akan dapat 2. Okay, sini potong. Sini tinggal punca 2 je. Okay, boleh? Boleh. Okay, next. Sekejap. Okay, B ni. 3 cos 30. Okay, 3 ni tulis. Cos 30 berapa yang kita dah cari tadi? Cos 30. Ni kan. Punca 3 per 2. Punca 3 per 2. Okay, kemudian tolak sin 60. Okay, tengok balik sin 60. Kat mana sin 60? Sini kan, punca 3 per sama. Punca 3 per 2. Punca 3 sama punca 3 per 2. Okey. So darab masuk sini, awak akan dapat 3 punca 3 sini per 2 tolak 2 punca 3 per 2. Okey. So ni dapat 3 tolak 2, 1 kan? So punca 3 per 2 je lah jawapan dia. Okey, boleh? Boleh. Okey. So sekarang pukul 9, sepatutnya kita dah habiskan 15 minit ni awak rehat, betul tak?
Okay, so buku berserta cikgu nak awak buat homework Okay, buku berserta Okay, muka surat 42. Okay. Nombor 1A, B, C, D, E dengan F. Ni 43. Okay, buat ni Okay, tu saja. Nanti awak boleh siap-siap mandi semua untuk kelas seterusnya. Makan. Okay, sebelum tu siapa yang datang lambat stay sekejap.